Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 14 Januari 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg mengadakan lawatan kedua pusat pemindahan sementara PPS mangsa banjir di Dewan Kamarudin Kampung Segedup dan Kampung Sinar Budi baru di Batu Kawah hari ini. Ketibaan Ketua Menteri disambut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Hui Hien. Dalam lawatan tersebut, Ketua Menteri telah menyerahkan bantuan makanan dan bantuan keperluan yang diterima khas oleh Badan Bukan Kerajaan NGO serta Jabatan Kebajikan kepada mangsa banjir. Menurut beliau, seramai 2,268 mangsa banjir telah ditempatkan di 17 PPS di daerah Kuching dan 13 PPS di daerah Bau. Ketua Menteri turut menyeru semua rakyat agar tabah dan bersedia dengan arahan pemindahan di Pusat Pemindahan Sementara demi keselamatan. Selanjutnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan Auladris hari ini telah melawat dan meninjau PPS di Dewan Mesra Simunjan. Setiba di situ, beliau diberi taklimat oleh pihak Angkatan Pertahanan Awam APM mengenai keadaan terkini dan jumlah mangsa yang telah ditempatkan di PPS berkenaan. Jelasnya, jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di PPS tersebut dijangka akan bertambah berikutan daerah Simunjan masih lagi hujan lebat. Semasa lawatan, beliau sempat berjumpa dan memberikan kata-kata semangat kepada mangsa-mangsa banjir yang melibatkan 18 buah keluarga dari Kampung Melanjuk, Kampung Sungai Raya dan Kampung Simunjan Jaya. Difahamkan kesemua mangsa banjir telah ditempatkan di PPS itu sejak Rabu, berikutan hujan lebat sejak Selasa yang telah mengakibatkan beberapa kampung dan rumah dinaiki air. Masih lagi dengan laporan banjir, prihatin terhadap rakyat yang terjejas akibat bencana banjir mendorong Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semunja, John Ilus turun padang petang semalam. Beliau melihat sendiri keadaan semasa banjir yang menjejaskan penduduk kampung Selabi Entukuh. Sementara itu, tinjauan pada pagi tadi mendapati tren paras air menaik di beberapa kawasan termasuk Kampung Hilir Serian, Kampung Hulu Serian dan Kampung Selabi Entukuh, namun keadaan masih terkawal. Sehingga jam 8.30 pagi, 6 buah pusat pemindahan sementara PPS iaitu Kampung Betong Kenawit, Kampung Lintang Baru, Kampung Siniawan Jepun, Kampung Soh, Kampung Segenam, Kampung Turong dan Kampung Rimba Padi telah dibuka dan 74 buah keluarga telah dipindahkan ke PPS. Pihak bomba dan rela yang bertugas menasihatkan penduduk supaya berjaga-jaga dan berpindah segera ke PPS sedia ada. Di Miri pula, hujan lebat yang turun sejak Selasa mengakibatkan beberapa kawasan rendah di sekitar bandaraya itu dinaiki air. Antara kawasan yang terjejas adalah Desa Senadin, Lutong, Kampung Silain, Tudan, Desa Ras, Permai Jaya, Kampung Merikan, kawasan pesisir pantai Miri di Kuala Baram, Taman Bayshore dan Pulau Melayu. Menurut Ketua Bomba dan Penyelamat Zon Miri, Lau Poh Kiong, kejadian air pasang besar disertai dengan ombak kuat dan angin kencang menyebabkan berlakunya limpahan air laut. Tambahnya, longkang yang sedia ada tidak mampu menampung air hujan yang banyak juga menjadi punca berlakunya banjir kilat. Berdasarkan laporan Jabatan Meteorologi Malaysia JMM Miri, cuaca terkini melalui radar CAPPI telah menunjukkan layer of rain cloud bertumpu di kawasan Kuala Baram dan perairan Miri. Sehubungan itu, arahan dan peringatan telah dimaklumkan kepada penduduk Miri untuk bersiap siaga menghadapi banjir. Selanjutnya di Lawas, lapangan terbang Lawas ditutup sepenuhnya buat sementara waktu untuk memberi laluan kerja-kerja pembersihan dan baik pulih dilakukan di kawasan lapangan pendaratan dan pelepasan udara. Hujan lebat yang turun sejak Isnin mengakibatkan berlakunya banjir di sekitar bandar Lawas, termasuk lapangan terbang Lawas yang telah ditenggelami sedalam 1 hingga 2 kaki. Ia telah mengakibatkan banyak tempahan jadual penerbangan dibatalkan dan akan dibuka semula tertakluk kepada Jabatan Penerbangan Malaysia dan Malaysia Airport Berhad. Beralih ke laporan harian COVID-19, Perintah Kawalan Pergerakan PKP
akan dilaksanakan selama 14 hari di Sibu berkuat kuasa dari 16 hingga 29 Januari 2021 susulan 150 lagi kes positif baru direkodkan di bahagian itu hari ini. Menurut kenyataan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, pelaksanaan PKP itu akan meliputi daerah Sibu, Kenawit dan Selangau. SOP berhubung dengan PKP tersebut akan dimaklumkan esok 15 Januari 2021. Manakala PKPB untuk bahagian Sarike masih dikekalkan. Sementara itu, Sarawak merekodkan sebanyak 180 kes positif baharu COVID hari ini, melonjakkan jumlah keseluruhan kepada 1,920. Selain kes di Sibu, daerah lain yang mencatat kes baharu adalah Miri 9, Bintulu 4, Kuching 4, Dalat 3, Simunjan 2, Sebauh 2, Limbang 1, Semarahan 1, Tembeduk 1, Betong 1, Sarike 1 dan Lubuk Antu 1. Berita selanjutnya, Adun Saribas Muhammad Razi Sitam telah melakukan tinjauan ke Kampung Buddha Sepauh hari ini. Program walkabout berkenaan dimulakan di Dewan Baharu Kampung Buddha Sepauh yang dibina dengan kos sebanyak RM500,000 di bawah projek transformasi luar bandar RTP Dun Saribas. Beliau berharap siapnya dewan tersebut akan memudahkan penduduk menjalankan aktiviti kemasyarakatan dan juga program lain berkaitan. Seterusnya, beliau meninjau keadaan tabika kemas Kampung Buddha yang juga dibina menerusi peruntukan kerajaan negeri. Dalam lawatan itu, Razi menegaskan akan berusaha mendapatkan dana sekiranya ada keperluan untuk menambah kapasiti bangunan tadika. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berjaga-jaga dan berwaspada lebih-lebih lagi di kawasan dilanda banjir. Sekiranya keadaan dilihat bertambah teruk, bersedia untuk berpindah dan patuhi arahan pihak berkuasa. Salam UKAS.